Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah. Tanpa kita membuang masa, kita membuka majlis dahulu untuk sesi malam ni. Kita buka majlis, kita mulakan majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu lagi, bersua lagi di alam maya walaupun berada di berlainan tempat, jauhan tempat. InsyaAllah, Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam satu majlis ilmu, kuliah ruqyah secara online yang kita adakan secara mingguan. So Alhamdulillah, insyaAllah pada malam ini kita akan membincangkan dua tajuk, di mana tajuk yang pertama akan dibentangkan oleh Ustaz Sinar Ruqyah yang bertajuk Sinergi Herba dan Ruqyah. Kemudian insyaAllah jika tidak ada apa-apa halangan, saya akan membentangkan tajuk yang kedua, ciri-ciri Tok Bomoh. Okey, tanpa saya membuang masa dengan lebih lanjut, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Sinar untuk meneruskan sesi kuliah. Terima kasih Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah kerana dipertemukan lagi dalam majlis ilmu pada malam ini. Malam ini saya akan menyampaikan kuliah bertajuk Sinergi Herba dengan Ruqyah. Kita akan melihat pula herba-herba dan kaitannya dengan Ruqyah. Saya akan buka slide sekarang. Kuliah kita bertajuk Sinergi Herba dengan Ruqyah. Pada malam ini kita akan membincangkan berkenaan dengan herba dan kaitannya dengan Ruqyah. Dan saya akan cuba fokuskan kali ini kepada selain daripada herba dan khasiatnya, saya cuba fokuskan kepada cara-cara meracik atau membuat ramuan herba untuk tujuan rawatan, terutama rawatan yang ada gangguan jin. Yang perlu kita tahu, herba adalah sebahagian rawatan yang disebut sebagai tibun nabawi. Rawatan ala Nabi. Rawatan lain yang termasuk kategori tibun nabawi ialah bukam dan ruqyah syar'iyah. Oleh kerana herba dan ruqyah syar'iyah termasuk dalam kategori tibun nabawi, maka kedua-dua cara pengubatan ini boleh digabungkan dan digelar sebagai sinergi herba dengan ruqyah. Kita gabungkan herba dengan ruqyah, maka jadilah ia dinamakan sinergi. Dan antara yang mengajar gabungan herba dan ruqyah ialah Syekh Abu Al-Bara Usama bin Yasin Al-Ma'ani. Pernah datang ke Malaysia dan saya pernah belajar dengannya. Ada penyakit yang asal berpunca daripada gangguan jin. Dan daripada punca gangguan jin ini,
ia melarat atau merebak menjadi penyakit fizikal seperti tubuh membengkak, kaki lumpuh, penyakit kulit, dan sebagainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir. Daripada punca gangguan jin, kita mengalami sakit fizikal. Maka jika berlaku keadaan ini, adalah sesuai rawatan ruqyah digabungkan dengan rawatan herba. Kita perlu makan herba atau sapu kulit dengan herba. Ada banyak berbagai jenis herba. Cuma dalam kuliah ini kita telangkan beberapa herba terpilih sahaja. Dan antara buku rujukan saya adalah buku ini yang bertajuk Indahnya Pemakanan dan Perubatan Islam, ditulis oleh beberapa profesor, doktor dan juga ustaz dan juga pensyarah di Malaysia. Kita bermula dengan herba zaitun. Herba zaitun ini dalam bahasa Inggeris disebut oil. Minyak zaitun disebut olive oil. Atau nama saintifiknya Olea europaea. Saya tidak pasti sama ada sebutan saya betul. Bahasa saintifik itu nanti boleh diceklah di Google. Ada ayat-ayat Al-Quran yang menyebut berkenaan zaitun. Antaranya surah At-Tin ayat 1 hingga 3, surah Al-An'am ayat 141, surah An-Nahl ayat 11 dan surah An-Nur ayat 35. Banyak ayat Quran menyebut berkenaan zaitun, maka saya pilih zaitun sebagai permulaan dan menerangkan berkenaan herba. Dan ada hadis Nabi juga berkenaan zaitun. Antaranya Uqbah bin Amir meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu menggunakan pohon berkah ini, yaitu zaitun, berubatlah dengannya kerana sesungguhnya ia adalah penyembuh kepada penyakit bawasir. Hadis riwayat Tabarani dan dikatakan hadis itu berstatus hasan. Dalam hadis itu dikatakan boleh mengubati bawasir. Tapi banyak kajian juga dibuat bahawa minyak zaitun boleh mengubati berbagai jenis penyakit. Banyak dibuat kajian saintifik, malah daripada universiti-universiti terkenal tentang zaitun ni. Dan dari segi khasiat saintifiknya, zaitun mengandungi mineral seperti potasium, magnesium, kalsium, zat besi, omega 3, omega 6 dan sebagian besar vitamin seperti vitamin A, B, C, D dan E. Dan antara khasiat zaitun yang lain, dan saya tidak akan sebutkan semua sebab saya ingin fokus malam ini kepada cara-cara meracik atau mengadun herba-herba terpilih untuk dijadikan rawatan. Jadi saya ringkaskan malam ini berkenaan khasiat-khasiatnya. Saya akan sebut beberapa sahaja. Antara khasiat minyak zaitun ialah mengawal kolesterol, melindungi pembuluh darah daripada penyakit, mengawal tekanan darah tinggi, mengurangkan risiko penyakit jantung, mencegah dan merawat kanser, mencegah dan merawat penyakit artritis dan reumatik atau radang sendi, mencegah dan merawat diabetes, penyakit kencing manis. Itu sebahagian daripada khasiatnya. Betul, banyak lagi. Nanti boleh baca nota slide yang akan dikongsi nanti. Minyak zaitun juga berkhasiat untuk merawat sakit gangguan jin.
Minyak zaitun itu dibacakan ayat-ayat ruqyah lalu digunakan untuk menyapu tubuh yang sakit. Jika minyak zaitun itu minyak zaitun asli, boleh juga dimakan, contohnya sukatan 1 sudu. Mungkin 1 sudu pagi, 1 sudu malam. Boleh juga minyak zaitun dimasukkan dalam botol spray kecil dan botol spray itu bolehlah dispray minyak zaitun ke mulut di bawah lidah. Cara membezakan minyak zaitun asli, saya tidak akan huraikan. Nanti para peserta boleh membaca pada nota slide yang akan dikongsi kemudian. Begitu juga cara menyimpan minyak zaitun, nanti boleh baca sendiri. Minyak zaitun ini telah banyak kajian saintifik dibuat. Ada kajian di Universiti Oxford, England dan Universiti Kobe Jepun menunjukkan minyak zaitun juga dapat mencegah daripada terkena penyakit kanser. Sekarang kita pergi kepada herba seterusnya iaitu Habatus Sauda. Nama Inggris Habatus Sauda ialah black seed atau black cumin. Nama saintifiknya ialah Nigeria sativa. Nama lain yang juga disebut selain Habatus Sauda, ia juga disebut Sunis. Kalau ada terbaca buku menyebut Sunis, maka ia juga sebenarnya merujuk kepada Habatus Sauda. Ada hadis Nabi berkenaan Habatus Sauda. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu pun penyakit melainkan terdapat penyembuhnya di dalam Habatus Sauda kecuali mati. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Hadis seterusnya, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu mengambil berat tentang Habatus Sauda, kerana sesungguhnya pada Habatus Sauda itu terdapat penyembuhan bagi setiap penyakit kecuali mati. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Satu lagi hadis, di dalam Habatus Sauda terdapat penyembuhan bagi segala penyakit kecuali maut. Hadis yang mengatakan ia penyembuhan bagi segala penyakit ada dibahaskan oleh ulama. Jika disebut segala penyakit, adakah ia penyakit dengan semua jenis penyakit? Dia ubat kepada semua jenis penyakit. Sakit gangguan jin, sakit kanser, sakit batuk, sakit sel semak, adakah semua jenis penyakit? Jadi ulama ada membincangkan dan membahaskan perkara ini. Secara ringkasnya apa yang ulama bahaskan dan terangkan adalah seperti berikut, yaitu ada ulama mengulas hadis tersebut dengan maksud penyembuhan bagi setiap atau segala penyakit. Mereka menerangkan hadis itu lafaz umum atau lafaz am, tetapi maksudnya khusus, yaitu Habatus Sauda sesuai untuk mengobati penyakit yang bersifat dingin atau sejuk dan tidak semestinya sesuai untuk penyakit yang bersifat panas. Apakah maksud penyakit bersifat dingin dan penyakit bersifat panas? Ini adalah ilmu-ilmu di dalam ilmu herba, ilmu merawat dengan herba. Ada penyakit dikategorikan dengan kategori penyakit panas, ada penyakit dikategorikan penyakit dingin yang kita tidak akan bincang di sini. Sebab saya pun bukannya pakar herba. Saya cuma sampaikan sedikit ilmu untuk dikongsi bersama dengan para sahabat yang lain. Seterusnya, ada juga ulama yang menyatakan bahawa Habatus Sauda adalah penyembuhan bagi setiap atau segala penyakit kerana ia bermaksud Habatus Sauda boleh digunakan sendiri. Kita makan Habatus Sauda sahaja untuk merawat berbagai penyakit dan
habatus sauda juga sesuai dicampur dengan herba-herba atau bahan-bahan lain untuk mengubat penyakit-penyakit lain. Kerana ia fleksibel, boleh dimakan begitu sahaja atau dicampur dengan minyak zaitun contohnya, dengan madu. Jadi dia boleh digunakan untuk merawat berbagai penyakit. Itulah yang disebut ubat kepada segala penyakit kecuali maut, kecuali mati. Sebab kalau mati itu memang semua yang bernyawa pasti mati. Tidak ada yang hidup selama-lamanya. Kita hanya hidup selama-lamanya apabila kita di surga kelak. Setelah kiamat, kita masuk ke fasa akhirat. Apabila kita ditentukan masuk surga, barulah kita hidup selama-lamanya. Seterusnya, antara khasiat habatus sauda, dan saya tidak juga akan sebutkan semuanya, antaranya menguatkan sistem immunity atau antibodi pada diri manusia, menyembuhkan sakit kudis dan mengecutkan bisul. Ia juga boleh melawan dan menghancurkan sel-sel kanser atau tumor. Ia juga boleh mengubati reumatik, sakit sendi dan otot, peradangan, inflammation serta infeksi atau jangkitan. Ia juga boleh membunuh cacing-cacing parasit. Itu antara khasiat habatus sauda. Yang lain boleh baca sendiri apabila nota slide dikongsi nanti. Dari sudut saintifik pun habatus sauda ada khasiatnya. Dan habatus sauda ini telah dikaji. Bukan hanya oleh orang-orang Islam tetapi dikaji juga oleh saintis barat dan didapati memang ada khasiat saintifik. Antaranya habatus sauda mengandungi lebih 100 zat penting. Antaranya lemak, sodium, potasium, protein, kalsium, vitamin A, vitamin D, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, zat besi dan magnesium. Saudara Ramli Harun boleh mungkin mute tertutup mikrofon. Jadi secara saintifik pun habatus sauda ini banyak khasiatnya. Boleh bagi kerjasama. Okey, terima kasih. Tutup mikrofon. Seperti juga minyak zaitun, habatus sauda ini boleh digunakan untuk merawat sakit gangguan jin. Caranya biasanya habatus sauda ini dibacakan ayat-ayat ruqyah lalu digunakan untuk menyapu tubuh yang sakit jika jenis minyak. Dan juga boleh dimakan mengikut sukatan. Sama ada dimakan secara yang jenis minyak atau jenis bijirin. Minyak habatus sauda juga boleh dicampur dengan minyak zaitun dan spray di bawah lidah. Cara makan habatus sauda ni kita kena tanyalah orang-orang yang faham, orang-orang yang tahu. Tanya dengan herbalis supaya kita tidak terlebih makan. Apapun makanan termasuk juga herba, sekiranya kita overdose terlebih makan yang mempunyai kesan sampingan. Daripada maklumat yang saya dapati, antara cara makan habatus sauda ini, sekiranya jenis serbuk atau bijirin, maka makan 7 butir sebelum tidur dan 7 butir selepas bangun tidur. Kalau untuk detox 7 hari, makan antara 3 ke 7 butir sehari selama 7 hari. Jika jenis minyak, makan 3 titis sehari. Menurut ajaran Syekh Abu Al-Bara Usama bin Yasin Al-Ma'ani, boleh baca dalam bukunya bertajuk Sembuh dengan Tip Qurani dan Tip Nabawi. Untuk orang dewasa, makan 1 sudu teh sehari. Untuk kanak-kanak pula,
yang berumur 10 tahun ke bawah makan 1/4 sudu teh sehari. Jika jenis minyak untuk dewasa makan 5 titis minyak habatus sauda, untuk anak-anak berumur 10 tahun ke bawah makan 3 titis minyak habatus sauda. Tidak perlu banyak. Elakkan memakan habatus sauda melebihi sukatan yang biasa disyorkan. Jika tidak pasti, sila bertanya kepada orang yang arif berkenan ilmu herba agar kita tidak terlebih makan, tidak overdose. Seterusnya, berkenan habatus sauda, contoh-contoh yang habatus sauda boleh dicampur dengan herba lain untuk merawat berbagai penyakit, saya tidak akan terangkan, nanti bacalah sendiri atau buatlah kajian sendiri dengan buka Google. Saya akan pergi ke seterusnya, yaitu bidara. Dalam skrin terdapat 3 gambar bidara. Yang pertama itu masih anak pokok bidara. Kalau di Sabah, anak pokok bidara ini dijual antara RM20 ke RM30. Kalau yang masih kecil. Yang tengah-tengah itu adalah gambar yang diambil oleh sahabat saya yang pergi menunaikan umrah. Gambar itu ia ambil semasa di Taif. Itu katanya itu antara pokok bidara yang tertua yang dijumpai di sekitar situ. Kalau pokok bidara ini kalau kita tanam di tanah, ia boleh membesar seperti dalam gambar itu. Yang sebelah kanan sekali, pokok bidara ini yang baru membesar, dan dia besar, dia akan mengembang, menyebar. Dia tidak naik ke atas, kecuali kita letak kayu. Kalau tidak, dia akan turun ke bawah. Dia membesar. Sebab rantingnya tidak, waktu masih muda, rantingnya tidak kuat berdiri naik ke atas. Hanya apabila dia besar macam pokok mangga, baru dia tinggi. Itulah gambar pohon bidara. Nama Inggris bagi pohon bidara ini adalah Indian jujube. Nama saintifiknya pula Ziziphus jujuba ataupun Ziziphus mauritiana. Dalam bahasa Arab ia disebut cedar. Dalam Al-Quran ada menyebut tentang bidara, antaranya dalam surah Al-Waqiah ayat 27 hingga 32. Dalam Al-Quran disebut pohon bidara ini ada di surga, tetapi yang ada di surga ia tidak berduri. Yang ada di dunia ini pohon bidara berduri. Dan yang akan dibuat ubat pun yang bidara yang berduri. Ada sejenis bidara yang tidak berduri, buahnya lebih besar. Mirip-mirip apple, tapi bukan itu yang digunakan untuk merawat. Yang digunakan untuk perawatan adalah daun bidara daripada pohon bidara yang berduri. Antara hadis Nabi berkenaan bidara ini adalah daripada Ummu Qais bintu Mishhan radhiyallahu an, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang darah haid yang mengena pakaian. Beliau bersabda, koreklah atau koreklah dengan kayu dan cucilah dengan air dan bidara. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Satu hadis lagi dari Khalifah bin Husain dari Qais bin Asim, bahwasanya ketika ia masuk Islam, Nabi menyuruh dia mandi dengan air dan kayu bidara. Hadis riwayat Nasai. Bidara ini atau dalam bahasa Arab disebut sidr. Ada disebut dalam Al-Quran dan hadis, tapi ia tidak
disebut khusus untuk rawatan gangguan jin. Rawatan dengan bidara ini adalah berdasarkan tajribiyah, berdasarkan pengalaman dan eksperimen, bukan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sebab tidak ada yang sebut secara khusus bidara adalah rawatan gangguan jin, rawatan untuk penyakit sihir. Ulama di zaman salaf seperti Abdul Wahab Munabbih yang mengajar mandi air campuran bidara untuk rawatan sakit akibat sihir. Ada yang mengatakan ada hadis untuk menggunakan bidara ini sebagai rawatan. Tapi setakat yang saya tahu tidak ada. Mungkin ada ustaz yang memberi ceramah begitu, dia tersilap. Dia pun manusia biasa, mungkin dia tersilap. Setakat yang kita tahu tidak ada hadis yang mengajar sebenarnya untuk rawatan adalah ulama zaman salaf, yaitu Abdul Wahab Munabbih. Khasiat daun bidara juga boleh merawat sakit gangguan jin. Pertama, untuk rawatan sihir. Saya katakan tadi, gunakan bidara dari pokok yang berduri. Daun bidara dihancurkan lalu dicampur ke dalam air, dibacakan ruqyah dan pesakit mandi dengan air campuran daun bidara tersebut. Yang diajar oleh ulama di Abdul Wahab Munabbih, mandi air campuran daun bidara, bukan minum, mandi. Dan berkenaan minum ini, saya ingin berikan sedikit peringatan yang amat penting juga. Untuk perawatan sihir dan gangguan jin, ulama-ulama dulu, ulama salaf mengesyorkan mandi air campuran daun bidara yang telah ditumbuh. Jika ada sesiapa yang ingin meminum air campuran bidara, maka saya syorkan minum saja dengan kadar yang sedikit. Dan air tersebut perlu ditapis agar tidak terikut minum serbuk bidara daunnya tu ketika meminumnya. Kenapa? Sebab pernah berlaku perempuan mengandung minum air bidara dan selepas itu ia keguguran. Sama ada ia keguguran disebabkan minum air bidara atau sebab lain tidaklah dapat dipastikan. Sebab ini cerita yang diberitahu kepada saya daripada seseorang, jadi bukan oleh pesakit sendiri. Tapi untuk langkah berhati-hati, elakkanlah minum air daun bidara, campuran daun bidara, terutama wanita yang mengandung. Sebab yang diajar pun oleh ulama-ulama dahulu adalah mandi. Kalau minum pun minum sedikit sahaja. Khasiat buah bidara pun ada khasiatnya. Buah bidara ni boleh dimakan. Ada orang katakan rasanya mirip-mirip apple, tapi saya pun belum pernah makan buah bidara. Cuma ia kecil saiznya daripada apple. Buah bidara ni mengandungi vitamin C yang 20 kali lebih tinggi daripada buah-buahan citrus yang lain. Buah bidara juga mengandungi vitamin B kompleks seperti B1, B2 dan B6. Sekarang kita pergi kepada kemangi. Kemangi ini seperti yang dapat dalam gambar. Apakah itu kemangi? Dalam bahasa Indonesia ia disebut kemangi. Dalam bahasa Inggris pula disebut lemon basil. Bahasa di Malaysia ni saya kurang pasti apa sebutannya. Ada yang mengatakan nama saintifiknya adalah Ocimum sanctum Linn. Ada pula mengatakan nama saintifiknya Ocimum africanum atau Ocimum X citriodorum, dan ada juga mengatakan Ocimum americanum
Jadi mana satu dia banyak nama sebab kemang ini daripada spesies basil. Basil ni dia banyak spesies. Ada lemon basil, ada sweet basil, ada Italian basil. Tapi yang untuk perawatan ni kita namakan dia nama dia di Indonesia kemangi dan nama bahasa Inggeris dia lemon basil. Jadi basil ini dia banyak spesies. Jadi ada basil yang mirip kemangi tapi yang dinamakan selassie. Selassie ini dalam bahasa Inggeris dinamakan sweet basil. Hampir-hampir sama tapi dia namakan sweet basil atau nama saintifiknya Ocimum basilicum. Dan dalam bahasa Arab, kemang ini juga disebut raihan. Cuma kita kena berhati-hati sebab yang saya daripada pembacaan saya ada lagi juga tumbuhan lain yang dinamakan kunila atau dittany, dalam bahasa saintifiknya Origanum dictamnus, juga disebut raihan. Jadi mana satu sebutan tepat, adakah raihan itu kemangi atau raihan itu dittany? Kita mungkin boleh tanyalah pakar herbalis mungkin lebih tahu tentang perkara ini. Jadi kesimpulannya, jika ingin tahu, tanya pakar herba atau herbalis. Saya ringkaskan. Kemangi atau lemon basil ini juga mempunyai banyak manfaat saintifik yang mengandungi vitamin K, vitamin E, vitamin C, kalsium, magnesium dan zat besi. Manfaat dari sudut ruqyah pula, daunnya biasa digunakan untuk perawatan sakit akibat ain dan sihir. Nanti kita akan belajar cara membuat digunakan kemangi ini yang disinergikan dengan bacaan ruqyah untuk perawatan penyakit akibat ain dan sihir. Sekejap lagi kita akan masuk kepada topik itu. Merzan jus ni dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggeris majoran, dan di Malaysia ni susah kita ingin cari pohonnya setakat yang saya tahu, tapi selalu mereka buat dalam bentuk essential oil. Dan saya tidak akan huraikan pada malam ini merzan jus. Kalau kita ingin pergi kepada topik cara meracik herba atau membuat ramuan herba untuk perawatan, terutama perawatan sakit yang ada kaitan gangguan jin dan sihir. Kita akan skip bagian merzan jus. Dan merzan jus ni ada ditulis dalam kitab yang berjudul Tibbun Nabawi, tulisan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Berkenaan khasiatnya boleh baca sendiri nanti apabila nota slide dikongsi dalam grup. Kesimpulan dia, banyak lagi herba dan benda alamiah yang berkhasiat yang kita tidak sempat bentangkan pada kuliah malam ini. Contohnya kurma, garam, dan juga air. Banyak khasiat. Air kosong, air mineral pun ada khasiatnya. Pertama air zam-zam. Apa yang kita harapkan dengan kuliah yang ringkas ini, ia dapat menyedarkan para peserta bahawa ruqyah syariah itu boleh digabungkan dengan rawatan lain seperti herba, selagi rawatan lain itu tidak bercanggah dengan syarak, tidak bercanggah dengan hukum agama. Gabung dengan herba boleh, ruqyah syariah gabung dengan bekam boleh, ruqyah syariah gabung dengan tenaga dalam, bolehkah? Mungkin minggu akan datang saya akan bagi kuliah berkenaan tenaga dalam pula. Sebelum ini sudah saya bagi, tapi tentang sejarah. Akan datang saya akan
bagi pula kuliah tenaga dalam, apa intipati, apa isi kandungan kursus ataupun ilmu tenaga dalam yang diajar, yang ada orang tawarkan menjadi kursus dengan bayar beratus ringgit, beribu ringgit. Dengan tahu apa ini intipati kandungan ilmu tenaga dalam dan ilmu tenaga minda, para sahabat sekalian nanti boleh jimatkan uang, boleh buat satu keputusan yang tepat sama ada ingin ikut serta belajar ilmu tenaga dalam atau tidak perlu. Sebab walau berbagai nama pun, begitu banyak namanya, sebenarnya asas ilmu itu latihannya adalah sama. Nah, itu mungkin kita akan bincang. Jadi para sahabat boleh tahu adakah tenaga dalam boleh digabungkan dengan ruqyah syariah atau tidak. Ikutilah kuliahnya, nanti akan datang insya-Allah baru boleh buat keputusan sendiri. Seterusnya antara buku rujukan seperti yang saya tunjukkan, indahnya pemakanan dan perbuatan Islam. Sekarang kita pergi topik yang ingin saya fokus pada malam ini, yaitu bagaimana meracik herba. Oke, formula pertama yang saya ajar, ini yang selalu diajar dalam kursus Quranic Healing Sabah, QHS, yang diajar di Sabah oleh Quranic Healing Sabah. Saya pun adalah alumni Quranic Healing Sabah. Oke, pertama, untuk kita buat sukatan yang pekat. Sukatan pekat yang biasa selalu ada berjual kan, dulu zaman permulaan perokia-perokia Indonesia datang ke Malaysia bagi ceramah, mereka akan ada bawa yang sudah dibuat dan dijual. Sekarang tidak perlu beli, buat sendiri. Tapi beli dia punya ramuan lah, dia punya minyak zaitun, tapi boleh buat sendiri. Letak dalam botol spray ataupun botol biasa untuk dimakan. Okey, untuk sukatan pekat, cara dia campur sukatan, madu 5 sudu, minyak habatus sauda 2 sudu, minyak zaitun 1 sudu, 1,5 sudu, dan minyak bidara 1,5 sudu. Ini ya, dia pekat, boleh dimakan atau diminum. Jika kita buat dalam kuantiti yang banyak, katakan kita ingin buat dalam beberapa botol, kita ingin bagi-bagikan kepada keluarga kita, dan botol-botol kosong ni sekarang senang, boleh dibeli di Mr. DIY, ada jual, di Daiso ada jual. Jadi kita beli minyak zaitun botol besar, baru kita campur di botol-botol kecil. Jadi kalau kita buat kuantiti yang banyak, maka sukatannya madu jumlahnya sebanyak 50%, minyak habatus sauda 20%, minyak zaitun 15%, minyak bidara 15%. Dan ini agak pekat. Sekiranya kita ingin buat dia lebih cair, kita boleh masukkan ke dalam botol spray yang boleh spray di lidah, maka kita akan cairkan dia, kita akan kurangkan madu. Dan sukatannya ada seperti berikut. Minyak habatus sauda bersamaan dengan 7 sudu, madu 1 sudu, minyak bidara 1 sudu, minyak zaitun 1 sudu. Jika kita ingin buat dalam kuantiti yang banyak, maka minyak habatus sauda 70% dicampur dengan madu 10%, dicampur dengan minyak bidara 10%, dicampur dengan minyak zaitun 10%. Sukatan ini tidak terlalu tepat pun tidak apa. Terlebih sedikit ke kurang sedikit pun tidak apa. Ini adalah guideline, panduan sukatannya. Jadi bolehlah masing-masing coba buat dan bacakan ruqyah. Satu sudut kecil itu 1 sudut teh. Biasanya 1 sudut besar, 1 sudut kecil. Itu 1 sudut teh. Atau kalau dalam bahasa Inggris, kalau sudut besar 1 tablespoon, kalau sudut kecil dia panggil 1 teaspoon.
Biasanya tanya perempuan. Perempuan tahu tuh. Orang-orang dapur, orang perempuan yang selalu ke dapur, dia tahu tuh sukatan. Satu sudu besar, satu sudu kecil. Dan kita boleh huraikan lagi nanti dalam sesi soal jawab. Seterusnya kita pergi kepada topik seterusnya. Cara meracik herba, versi yang lain pula, formula yang lain pula. Ini untuk perawatan sakit kulit yang biasa diajar oleh Haki Sinar Ruqyah, yaitu saya. Kaedahnya, campurkan minyak zaitun, minyak habatus sauda, dan minyak bidara ke dalam botol kosong. Banyakkan minyak zaitun. Sebab kalau habatus sauda ni rasa dia ada agak pedas-pedas sedikit, jadi lebih banyakkan minyak zaitun, lagi bagus. Yang lain tu sedikit pun tidak mengapa. Contoh sukatan, katakan 7 sudu ataupun 70% atau lebih minyak zaitun, 2 sudu atau 20% minyak habatus sauda, dan 1 sudu atau 10% minyak bidar. Gaulkan atau goncang botol yang telah dicampur dengan ramuan tadi sehingga rasa campuran itu sudah sebati. Bacakan ayat-ayat ruqyah, lalu tiup atau hembus nafas ke arah campuran minyak tersebut. Jika tidak pandai baca set ayat-ayat ruqyah, maka baca sahaja Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 kul. Boleh baca 3 kali, boleh sekali baca pun boleh. 7 kali baca pun boleh. Gunakan campuran minyak tersebut dengan makan 1 atau 2 sudu pada waktu pagi, petang dan malam. Buat setiap hari. Guna juga campuran minyak tersebut dengan sapu di kulit yang bermasalah di waktu malam, contohnya sebelum tidur. Buat setiap hari. Masukkan juga campuran minyak zaitun ke dalam botol spray kecil supaya boleh dibawa ke mana-mana. Dari masa ke semasa, spray ke bawah lidah sebanyak 7 kali spray. Buat selama 30 hari atau 60 hari. Kalau buat 30 hari belum lagi sembuh, buat lagi selama 60 hari. InsyaAllah akan sembuh dengan izin Allah. Seterusnya, ini cara meracik herba atau mencampur herba daun kemangi yang digunakan untuk rawatan penyakit ain dan juga sihir, terutama sihir yang termakan atau terminum. Dan formula ini boleh kita dapati juga daripada buku tulisan Ustaz Salahuddin Sunan Al-Sasaki yang bertajuk Mengupas Lebih Dalam Gangguan Jin, Hasad, Sihir dan Cara Pengobatannya. Pada muka surat 657. Okey, bagaimana caranya? Daun kemangi boleh digunakan untuk merawat sakit akibat ain atau sihir yang dalam perut. Cara rawatannya, sediakan daun kemangi sebanyak 15 gram lalu direbus dengan 2 gelas air selama 15 minit. Biarkan air rebusan tersebut dingin atau sejuk, lalu bacakan ayat ruqyah berikut dengan niat memohon kesembuhan dari Allah, lalu hembus nafas ke arah air tersebut. Baca Al-Fatihah, dibaca 3 kali. Surah Al-Muluk ayat 1 hingga 4, dibaca 3 kali. Surah Yunus ayat 81, dibaca 3 kali. Surah Al-Zalzalah ayat 1 hingga 8. Dan ayat yang kedua itu boleh dibaca 3 kali ulang. Surah Al-Ikhlas dibaca 3 kali. Surah Al-Falaq 3 kali. Dan surah An-Nas 3 kali. Setelah itu minumlah air rebusan yang dibacakan ruqyah itu setengah gelas setiap 2 kali sehari. Minum setiap hari sehingga Allah menampakkan kesembuhan pada diri anda.
Ramuan ini juga sesuai diminum oleh pesakit yang selalu sendawa apabila dibacakan ruqyah. Itulah dia punya ramuan atau formulanya. Jadi setakat itu sahaja pembentangan saya, kuliah saya pada malam ini berkenaan sinergi herba dengan ruqyah. Saya singkatkan, mungkin kita boleh huraikan lagi dalam soal jawab nanti. Saya akan tutup slide. Maka dengan itu sahaja kuliah saya pada malam ini dan kita boleh berbincang-bincang lagi lebih lanjut dalam sesi soal jawab. Maka dengan ini saya serahkan majlis ilmu kita ini kembali kepada moderator dan juga panel kita, Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sinar. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sinar untuk sesi pertama tadi, sinergi herba. So sinergi herba ni dia berkenaan dengan herba ni dia tidaklah terkait, tidaklah mesti apa yang Ustaz Sinar hanya bahaskan sahaja. So herba-herba ni dia banyak, banyak kaedah-kaedah lain. Tak semestinya hanya menggunakan herba-herba Arab. So ada juga kebanyakan di Malaysia ni banyak herba-herba lain lagi. So misalnya kalau yang diajar oleh Ustaz Sarhan menggunakan kayu kemuning hitam, itu juga boleh. Okey. Kayu kemuning hitam boleh, ataupun ada beberapa kaedah Ustaz Sarhan merawat dengan menggunakan serai dan juga rawatan untuk santau menggunakan air kelapa muda. So air kelapa muda juga termasuk dalam kategori herba yang boleh kita jadikan sebagai penawar. Okey. So sebab atas dasar tu saya menasihatkan kita kena cubalah. Kita kena try and error. Ustaz Sinar telah memberi formula untuk meracik herba. So bolehlah kena cubalah untuk kita adun sendiri herba tersebut dan kita amalkan. So insya-Allah kemudian kita akan boleh okey, minta maaf. Tadi ada phone call masuk kejap. Okey. So insya-Allah saya akan masuk pula ke topik yang saya nak bincangkan mengenai ciri-ciri Tok Bomoh.
Topik ni dah beberapa minggu saya nak present, tapi keadaan masa dan kekangan masa tak sempat, maka saya asyik tertunggak saja. Okay, so saya akan share slide untuk ciri-ciri tukang sihir. Okey, kita perlu kenal pasti, ciri-ciri perawat sebelum kita mengambil khidmat rawatan daripada perawat tersebut. Adakah perawat tu benar-benar ikut syariat agama Islam, ataupun perawat tu sebenarnya tok bomoh, ataupun perawat tu berperwatakan, berpenampilan seperti ustaz, tapi sebenarnya mereka adalah tok bomoh. Okey. So ini adalah sebagai satu guideline, ataupun panduan untuk kita sebagai pesakit untuk memilih perawat tu, sama ada perawat tu benar-benar ikut syariat ataupun tidak. Okay, so biasanya tukang-tukang sihir ni bila dia nak buat rawatan, ini adalah ciri-ciri utama tukang sihir. Dia nak buat rawatan, dia mesti minta bekas pesakit. So maksud dia kalau nak buat rawatan kena bawa baju pesakit ke, sapu tangan pesakit ke, ataupun yang selalu yang menjadi barang-barang sihir adalah pakaian-pakaian dalam. So banyak juga kes-kes mangsa-mangsa sihir ni dia bagi tahu dekat perawat, memang dia kata baju dalam dia, seluar dalam dia yang disidai hilang. So ini menjadi satu panduan juga bagi saya selalu menasihatkan pesakit, kalau sebelah malam tu jangan kita sidai pakaian-pakaian kecil tadi, baju dalam, seluar dalam tu di luar rumah. Takut ada orang yang dengki atau berniat tak baik, dia curi barang tu untuk dijadikan sebagai objek sihir. Selain daripada tu juga tukang-tukang sihir ni biasanya dia akan minta haiwan-haiwan untuk disembelih, untuk dijamu lah, kalau kata bahasa kampung yang jelas, untuk dijamu kepada hantu-hantu tanah ke, hantu-hantu hutan ke, ataupun semangat-semangat hutan, untuk tujuan kesembuhan dia orang tu lah. Ada yang meletakkan syarat bawa ayam hitam untuk disembelih di tengah hutan, contohnya macam itulah. Ini antara syarat-syarat yang tidak menepati syariat lah. Okay, selain daripada tu, tok bomoh ataupun perawat tu dia akan memberikan azimat-azimat, dia akan memberikan rajah-rajah, kain-kain azimat ataupun wafak yang dilipat-lipat, kemudian dia akan pesan untuk dilipat, disimpan di dalam beg duit ke, dibawa ke mana-mana sebagai kononnya dengan adanya bawanya azimat tersebut, dia akan terlindung daripada gangguan jin lah. Banyak juga yang saya jumpa azimat-azimat ni ditampal di rumah, kononnya tak nak bagi jin-jin sihir masuk ke dalam rumah. Okay. Selain daripada tu, ciri-ciri tukang sihir ni dia akan membaca jampi-jampi serapah yang kita tak faham biasanya, ataupun menggunakan bahasa-bahasa yang tak faham, bahasa-bahasa purba dan sebagainya. Banyak perkara macam tu. Okay. Memberi kain 4 segi mengenai rajah-rajah, lebih kurang sama dengan azimat. So ada satu ciri yang ni juga saya pernah jumpa kes macam ni. Perawat tu dia pesan kepada pesakit, jangan sentuh air selama seminggu jika nak sembuh. So perawat ni atas kejahilan dan lemahnya sedikit iman daripada pesakit ni, maka dia ikutlah cakap si perawat tadi supaya tidak menyentuh air selama seminggu. So apa yang berlaku kalau kita tak menyentuh air selama seminggu? So hampir seminggu lah pesakit tadi tidak solat. Itulah poin dia. Tok bomoh tadi pesan supaya tidak sentuh air tu, bukanlah air tu yang jadi masalah. Sebenarnya dia nak menghalang kita daripada beribadat. So bila tak sentuh air selama seminggu, maka tak boleh solat lah pesakit tu selama seminggu. Berdosa dia macam tu.
Okey, ada juga yang suruh pesakit tadi macam betapalah memencilkan diri di dalam hutan, ada yang suruh memencilkan diri di dalam rumah-rumah usang sambil membaca mentera-mentera tertentu, kononnya nak menghadirkan panglima-panglima ataupun semangat-semangat untuk memulihkan diri mereka. Ini banyak juga berlaku. Okey, ada yang pesakit tu dibekalkan dengan barang-barang yang untuk ditanam di depan rumah, ditanam di depan rumah, di pintu rumah ataupun digantung dekat pintu rumah, benda rumah. So dengan kepercayaan supaya jin-jin sihir ni dia tak masuk dalam rumah. Okey, ada juga yang saya jumpa kes perawat tu bagi satu kertas, satu kertas tu, dalam kertas tu dia tulis mentera-mentera. Kertas tu perlu dibakar, kemudian asap yang dibakar daripada kertas tadi pula disedut, dihirup. Kononnya asap tadilah penawar kepada penyakit dia. Okey. Ini yang kita kena hati-hati. Ada perawat dia memberikan kaedah-kaedah yang sangat pelik-pelik untuk kita amalkan. So membaca sesuatu yang kita tak faham, ataupun perawat-perawat yang menggunakan kaedah-kaedah jurus rawatan jarak jauh, frekuensi, aura. Ini semua adalah tidak menepati syariat Islam. So kalau kita merujuk kepada guru-guru kita, ulama-ulama yang menjadi rujukan dalam bidang rawatan Islam, saya belum jumpa lagi mana-mana kitab ataupun mana-mana ulama yang menggunakan kaedah-kaedah jurus ataupun menggunakan frekuensi ataupun aura ni. So jika benar kaedah-kaedah menggunakan jurus ni benar, pasti ada kitab rujukan, pasti ada kitab rujukan, dan juga pasti ada ulama yang menjadi sandaran kita, rujukan kita. Okey, selain daripada itu juga ada juga perawat yang menggunakan kaedah menurun. Kaedah menurun ni biasanya bila perawat tu nak memulakan rawatan, perawat tu dia akan menyeru, kemudian ada watak sesuatu roh lain yang akan masuk ke dalam badan dia. Kemudian si perawat ni akan bertukar perwatakan lah. Mungkin berubah suara, menjadi lebih garau dan sebagainya, berperwatakan tiba-tiba seperti panglima dan sebagainya, menunjukkan kononnya adanya roh-roh jin. Sebenarnya jin lah, roh-roh yang hadir untuk bantu buat rawatan. Okey, ada juga perawat-perawat yang mengaku mendapat ilmu daripada mimpi. Bab ni juga adalah more kepada akidah si perawat tersebut. Setiap ilmu perlu ada guru yang kita jadikan sebagai rujukan, dan setiap ilmu ni juga perlulah ada kitab rujukan. Sebab tu saya dan Ustaz Sinar, kami ni sering berkongsi siapakah guru kami, siapakah orang yang tempat kami belajar, kitab-kitab mana yang kami rujuk sebagai rujukan. Sebab itulah dalam grup Telegram kami sentiasa berkongsi kitab-kitab yang boleh pesakit cari dan amal, dan juga nama-nama guru-guru sebagai rujukan. So ada juga perawat-perawat yang menggunakan kononnya tuk-tuk wali. Tuk-tuk wali ada yang pernah saya jumpa, sakit tu kerasukan, mengaku kata dia adalah tuk wali-wali yang dah lama lah, yang dah meninggal, Syekh Abdul Qadir Jalani dan sebagainya. So ini merupakan satu penipuan yang besar yang dilakukan oleh jin dan juga Tok Bomok tu lah. Selain daripada tu, yang last, perawat-perawat yang menggunakan khadam jin. Tak kisahlah apa pun istilah dia, khadam jin, pendamping dia ataupun sahabat dia, orang suruhan dia, apa juga istilah-istilah yang menggunakan bantuan daripada jin adalah haram. Ini berdasarkan surah Al-Jin, wa innahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, iaitu terdapat segolongan jin terdapat segolongan manusia meminta bantuan daripada golongan jin, di mana perbuatan mereka ini hanyalah menambahkan hanyalah menjadi sia-sia sahaja. So kat sinilah semua apa yang saya terangkan hari ini menjadi satu panduan dan guideline untuk kita membezakan mana satu perawat-perawat yang mengikut syariat
dan juga mana satu perawat-perawat yang nampak tidak selari dan bertentangan dengan syariat Islam. So apa pun kaedah yang dia pakai mestilah bertepatan dengan Al-Quran, sunnah, ijma' ulama, qiyas. So maksudnya setiap kaedah ataupun apa yang dilakukan oleh perawat tu mestilah ada rujukan-rujukan kitab dan juga rujukan-rujukan guru dan ulama. Dia tak boleh sewenang-wenangnya saya mendakwa mencipta teknik-teknik baru dan sebagainya. Okey. Untuk tajuk saya agak ringkas pada malam ni, insya-Allah. Itu saja yang saya nak present pada hari ini, insya-Allah. Seterusnya kita buka kepada sesi soal jawab. Jika ada soalan boleh bertanya terus secara langsung juga boleh ataupun nak menggunakan type text juga boleh. Coach, sebelum kita dapat soalan, saya ingin tunjukkan botol-botol untuk campuran herba-herba. Silakan. So, ditanya. Okey, terima kasih Coach. Okey, salah satunya yang botol ada saya, ini ada botol, dia size dia ada kecil sedikit, ada besar. Ini saya suka, sebab kita boleh buat untuk dalam kuantiti yang banyak. Kita buka botol ni, tuang minyak zaitun, tuang beberapa titis habatus sauda. Kalau ada minyak bidara lagi bagus, lepas tu tutup balik. Dan bagus dia, tutup dia ni senang mau guna. Kalau kita tuang minyak zaitun, dia tidak akan meleleh jatuh ke botol, ke tepi-tepi. Dia akan cantik, dia keluar masuk ke botol lain, botol-botol kecil. Saya suka yang jenis begini, saya ada. Dan juga ada juga jenis spray, boleh di mulut terus. Atau ini beli botol-botol kosong, lepas tu baru kita campur. Ini yang ada jenis dropper. Ini beli dropper ni baru dititis di kulit, lepas tu kita sapu kulit. Jenis dropper. Dan ada juga jenis begini. Botol-botol kosong ni kita boleh beli di Mr. DIY, di Daiso. Sekarang banyak kedai-kedai, kalau saya tidak silap kedai-kedai seperti kalau di Sabah, Bataras, supermarket pun mungkin ada jual. Kita buka, kita campur ramuannya. Daripada botol yang asal, minyak zaitun, habatus sauda, kita campur. Lepas kita campur, kita kocok dia. Kocok dia sampai dia sebati. Ini antara contoh-contoh botol yang kita boleh masukkan ramuan 70%, 20%, 10%. Itu contohnya. Silakan soalan. Jangan malu, jangan segan. Kita ada soalan. Okey, soalan pertama untuk malam ni, rawatan jarak jauh ini wujud ke coach? Okey. Perbincangan rawatan jarak jauh ni dia memang menjadi isu panas. Okey. Sebab ramai dan banyak perawat-perawat di luar sana yang menawarkan khidmat rawatan jarak jauh. Okey. Bab ni kita kena fahamkan dahulu. Rawatan jarak jauh ni boleh, tapi dia ada syarat-syarat dia. Rawatan jarak jauh yang macam mana? So kalau rawatan jarak jauh yang dibolehkan adalah menggunakan doa dan juga solat hajat. So maksudnya saya perawat berada di Kuantan untuk merawat Tuan Astro DP yang mungkin berada di Kuala Lumpur. Saya boleh membacakan ayat-ayat ruqyah sambil buat solat hajat. Kemudian saya akan bacakan ayat ruqyah dengan niat untuk menghadiahkan pahala bacaan ayat ruqyah kepada Tuan Astro. Kemudian mungkin semoga dengan sedikit ikhtiar saya ni Tuan Astro di sana akan kurniakan kesembuhan. Itu boleh, tak ada masalah. Ataupun yang biasanya saya buat adalah rawatan jarak jauh menggunakan medium teknologi, menggunakan video call, teleconference. Saya bacakan ayat ruqyah secara langsung kepada Tuan. So Tuan juga di pihak sana mendengar bacaan saya secara direct, ataupun by phone call juga boleh. By phone call saya membacakan ayat ruqyah sambil di sana loudspeaker pesakit di seberang sana akan mendengar bacaan.
Cuma bila kita buat rawatan secara phone call ataupun video call, ada sedikit risiko dia. Bagaimana kalau pesakit di seberang sana bila mendengar bacaan ayat ruqyah, dia kerasukan. Kalau dia kerasukan ringan, setakat sendawa, muntah-muntah, itu insya-Allah tak ada masalah, boleh dikawal. Tapi bagaimana, apakah yang akan berlaku kalau pesakit di seberang sana kerasukan yang teruk, mengamuk sehingga nak memecahkan barang atau mengambil pisau dan sebagainya. So situasi ini amat tidak sesuai lah. So kalau tanya saya, rawatan jarak jauh melalui video call, telefon ataupun sekarang ni banyak, saya sendiri pun ada buat rawatan secara live di TikTok ataupun di Facebook, di page saya. So pesakit dia daripada jauh mendengar secara langsung bacaan-bacaan saya, itu insya-Allah boleh. Cuma saya sendiri personally, saya tidak begitu berminat untuk buat rawatan secara video call ni sebab bimbang ada mudarat dia. So saya lebih menggalakkan pesakit tu sendiri berusaha bersungguh-sungguh untuk berjumpa dengan perawat. Usaha keras, pengorbanan duit, masa, wang ringgit dan sebagainya tu untuk berjumpa dengan perawat tu, itulah yang akan dinilai dan dipandang daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kita kesembuhan. Okey. So rawatan-rawatan yang jarak jauh yang kita bimbang adalah scan melalui tapak-tapak tangan. Oh, ini saya rasa ada aura dekat kepala dia, ada saya rasa ada sesuatu di belakang dia. Kita bimbang kaedah-kaedah macam ni ada bercampur dengan bantuan-bantuan daripada jin. Tambahan pula saya jelaskan sebelum ini juga, setiap kaedah rawatan perlulah kita rujuk kepada kitab-kitab rujukan dan juga guru-guru ataupun ulama. So setakat ni mungkin saya masih lagi kekurangan ilmu dan jahil. Saya belum lagi jumpa mana-mana kitab rujukan ataupun ulama-ulama yang menjadi rujukan yang mengajarkan kaedah rawatan jarak jauh melalui scan tapak tangan daripada jauh yang menggunakan aura atau frekuensi. Saya belum jumpa lagi mana-mana kitab rujukan ataupun guru-guru ulama. Kalau benar wujud, boleh kongsikan kepada saya kitab rujukan tersebut dan ulama mana yang mengamalkan kaedah tersebut. Itu pendapat saya mengenai rawatan jarak jauh. Ustaz Sinan mungkin ada nak tambah. Terima kasih Coach. Jawapan saya ini adalah tambahan daripada jawapan Coach Kamarul. Saya setuju dengan jawapan Coach Kamarul dan saya ingin perincikan lagi. Soalan rawatan jarak jauh ini wujudkah? Dia sebenarnya ada dua. Wujudkah rawatan jarak jauh dan bolehkah rawatan jarak jauh? Sebelum kita dapat menjawab dengan tepat, kita kena pahami dulu apakah itu rawatan jarak jauh. Apa yang dimaksudkan? Kalau seperti yang Coach terangkan tadi, rawatan jarak jauh itu merujuk kepada baca ayat ruqyah melalui video call, melalui telefon, maka ya boleh. Kemungkinan saja ada perbezaan pendapat dari sudut digalakkan atau tidak digalakkan, tetapi ya tidaklah haram, ya boleh. Tetapi yang kita kena ingat, yang iklan-iklan rawatan jarak jauh itu apa? Yang kebanyakan iklan-iklan rawatan jarak jauh seperti yang Coach berikan contoh satu tu scan melalui tapak tangan, atau kita boleh simpulkan rawatan jarak jauh yang dalam kebanyakan iklan di Malaysia dan juga di Indonesia sebenarnya adalah rawatan ilmu tenaga dalam, internal energy, atau ilmu kebatinan, atau ilmu kesaktian. Dan apa maksudnya ilmu tenaga dalam ni? Apa dia ilmu tenaga minda? Ikutilah kuliah akan datang, insya-Allah saya telah menyediakan slide lagi tambahan. Akan datang saya akan lagi menerangkan tentang ilmu tenaga dalam. Apa yang diajarkan dalam ilmu tenaga dalam? Apa intipatinya? Apa yang diajar dalam ilmu tenaga minda? Sebelum ini sudah ada kuliah tentang tenaga dalam dari sudut sejarah perkembangannya. Harap boleh tengok itu, tonton itu di YouTube
dan nanti yang akan datang lagi ikuti lagi. Ikuti perlahan demi perlahan, step by step, barulah dapat sendiri boleh dapat kesimpulan. Apa itu ilmu tenaga dalam? Jangan kita sekadar tanya jarak jauh, sebab jarak jauh ni apa makna dah? Kalau ilmu tenaga dalam, dia ada persoalan lain, dia ada jawapan lain. Kalau dikatakan orang membaca ayat-ayat suci Al-Quran secara video call, dia ada jawapan soalan lain dan jawapan lain, dan jawapannya telah diberikan, iaitu boleh. Yang ada cuma perbezaan pendapat dari segi digalakkan atau tidak digalakkan. Sebab bukan kerana haram, tapi ada disebab yang tidak digalakkan. Mungkin kalau kita baca secara di video call, pesakit kerasukan, adakah yang akan membantu pesakit? Adakah orang bersama dia waktu itu? Jadi itu persoalan-persoalannya. Jadi teruskan mengikuti kuliah-kuliah akan datang. InsyaAllah saya akan bentangkan lagi tentang tenaga dalam dan tenaga minda ini, supaya para peserta, para sahabat dapat lagi buat penilaian. Rawatan jarak jauh menggunakan tenaga dalam, tenaga minda ini, ilmu kebatinan, ilmu kesaktian, adakah satu wujud atau tidak wujud, kedua boleh atau tidak boleh. Itu saya tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, soalan seterusnya. Salam Ustaz, bolehkah minyak zaitun, madu dan habatus sauda diminum dalam waktu yang sama? Sebab ni juga biasanya berbeza pendapat antara guru-guru juga. Okey, kalau apa yang saya belajar, sebaik-baiknya setiap bahan-bahan ni ada sela waktu yang berbeza-beza. Okey, kalau boleh jangan sekaligus serentak. Okey, misalnya ambil madu dahulu, kemudian selang 5 minit atau 10 minit baru ambil minyak zaitun, selang 10 minit atau 5 minit baru ambil habatus sauda. Tapi kalau mengikut apa yang saya belajar, madu boleh ambil pagi, petang, malam, tak ada masalah. Minyak zaitun juga boleh ambil pagi, petang, malam, tak ada masalah. Cuma habatus sauda, ada guru saya berpendapat lebih baik untuk ambil di waktu petang sahaja. Dan habatus sauda ni jika kita amalkan, dia ada had limit, tidak boleh terlalu banyak. So biasanya 500 miligram, kalau macam pil tu 500 miligram tu adalah dos yang cukup untuk kita konsum pada setiap hari. Itu pendapat guru-guru saya. Tapi kalau kita tengok pula di pasaran sekarang, produk-produk dia dah banyak yang jual campur-campur terus. So maksudnya minyak zaitun dah bercampur dengan minyak habatus sauda, dia dah bercampur dengan pati bawang, pati garlic, ada yang bercampur dengan madu Yemen dan sebagainya, mungkin dengan nisbah-nisbah yang tertentu. So bagi saya juga tak ada masalah. So dia bagi saya ini adalah khilaf antara guru-guru sahaja. So kalau nak amalkan yang mana yang madu 3 in 1 ataupun minyak zaitun plus minyak habatus sauda, memang banyak dijual di pasaran, di Shopee. Minyak habatus sauda dan minyak zaitun ni dia dah combine, dia dah campur di dalam satu kapsul soft gel dan sebagainya. So bagi saya tak ada masalah. Tapi guru saya dia lebih cenderung berpendapat amalkan separate. So pagi tu ambil dahulu madu 1 sudu, selepas 5 minit, 10 minit ambil pula minyak zaitun, kemudian sebelah petang tu baru pula ambil habatus sauda. Ini pendapat guru saya lah. So ini tak ada masalah. Mungkin nanti Ustaz Sinar pula dia ada pendapat yang berbeza melalui guru yang berbeza. Okey, itu saja jawapan daripada saya. Okey, saya tambah jawapan berkenaan soalan ini. Begini, jawapan saya, sebab seperti yang saya ajar, boleh kita campur dalam jadi satu tempat tu. Jadilah dia ada minyak zaitun, ini tinggal sedikit yang dulu banyak ni. Sebab saya guna sendiri. Ada minyak zaitun, ada habatus sauda, cuma minyak bidara ni susah dicari, kalau dapat saya akan campurkan. Jadi bila kita sudah campur, kita boleh gunalah. Bila kita ambil di satu sudu, kita suap, memang kita telah minum yang telah bercampur. Bagi jawapan saya, yang paling penting sukatan. Jangan overdose. Contohnya macam habatus sauda. Habatus sauda tu ada sukatan dia. Tidak boleh orang dah syorkan 7 biji ke, kalau yang serbuk atau beberapa tetes,
kita minum satu botol begini, kita minum satu pagi, satu botol lagi begini, memang bahaya. Apapun makanan yang halal, kalau kita overdose boleh memudaratkan kesihatan. Jadi yang penting sukatan itu, jangan terlalu banyak, jangan overdose. Kalau kita campur, sebab macam yang saya katakan tu, yang minyak zaitun dia banyak, dia campuran dia hanya beberapa titis atau soda, dia tidak akan ada sepatutnya. Kalau sukatan yang seperti yang saya berikan tu tidak akan menjejaskan apa-apa kesihatan. Bila kita campur, kita dapat gabungkan khasiat minyak zaitun dengan khasiat abotul sauda contohnya. Tetapi itulah, sukatan jangan terlebih-lebih. Jangan menaik, kecuali kita memang seorang ahli herbalis yang kita memang ada ilmu tentang sukatan-sukatan ni, boleh lebih banyak. Jika tidak, ikutlah apa yang telah disyorkan. Macam yang saya ajar tadi itu pun berdasarkan pengalaman dan berdasarkan apa yang saya diajar. Jadi yang penting bagi saya, jawapan saya, boleh bercampur tetapi jangan melebihi sukatan yang disyorkan. Jangan sehingga jadi overdose. Jadi itu saja tambahan jawapan daripada saya. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey. Soalan seterusnya, salam Coach dan Ustaz Sinar. Rawatan menggunakan penyapu lidi. Ada yang petua orang lama letak lidi depan pintu masuk untuk elakkan sihir. Apa pendapat Coach dan juga Ustaz Sinar? So kita berhak memilih, okay? Pendapat-pendapat tu adakah ianya selari dengan syariat Islam ataupun tak. Jika kita berpendapat meletakkan penyapu lidi di depan pintu untuk elakkan sihir, sedangkan perkara tersebut tiada sandaran dari segi penjelasan guru-guru pun tiada dalam amalan dalam kitab, tiada amalan dalam guru-guru, dan secara ilmiah pun penyapu lidi tu dia tak ada apa-apa khasiat herba, tak ada khasiat apa-apa pun. So saya bimbang ia akan menjadikan penyapu lidi tadi jatuh sebagai tangkal. Okay. So sedangkan kita ada option-option lebih Islamik untuk elakkan sihir masuk ke dalam rumah. Kita bacakan saja surah Al-Baqarah dalam rumah. Amalan tersebut lebih mulia, akan menyinari rumah kita. So kita nak tutup pintu rumah, sebelum kita tutup pintu rumah kita, baca dahulu Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Itu pun boleh. Ataupun kita boleh juga baca Bismillahirrahmanirrahim, 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. So amalan-amalan syar'i itu lebih banyak dan lebih jelas lagi untuk kita pilih. Kenapa kita masih lagi nak mengikut petua-petua orang lama yang memang bagi saya tak ada sandaran kitab, tak ada sandaran ataupun diajar oleh guru-guru. So pilihlah yang mana yang lebih menepati syariat. Tinggalkan petua-petua amalan-amalan yang kita tidak tahu asal usul dia daripada mana. So bagi saya itu bimbang. Kita memang dia punya politi, tapi bila kita letak di pintu ataupun di atas bendul pintu, kononnya sihir tak masuk, maka penyapu lidi yang biasa-biasa tu kita telah menjadikan dia luar biasa, ada super power pula. Bimbang ianya jatuh kepada tangkal lalu menyebabkan kita berdosa syirik pula. So hati-hati dengan petua-petua orang lama-lama ni. Selagi mana ianya tidak melanggar syariat, tak ada masalah, boleh kita amalkan. So kalau tanya saya, jangan kita amalkan lagi letak penyapu lidi di pintu. Sebaliknya kita amalkanlah doa-doa perlindungan, zikir pagi petang. InsyaAllah itu lebih barakah kepada rumah kita. Okey. Ustaz Sinar nak tambah? Terima kasih Coach. Bismillah, tambahan daripada saya. Apa yang dikatakan itu namanya petua. Dan banyak lagi, pelihara ikan lah dan sebagainya. Ada orang kata pelihara kucing boleh mengelakkan pukau. Dia sekadar petua orang tua-tua. Petua. Ia tidak termasuk dalam silibus atau sukatan mata pelajaran ilmu ruqyah syar'iyah. Jadi ia sekadar petua. Kalau petua itu dia tidak melanggar syariat, sekadar petua lah, dia harus dibuat. Tidaklah sunat, tidaklah haram. Dia mungkin harus atau makruh sahaja. Tapi yang dikhawatiri seperti kata Coach Kamarul, jika ada petua-petua itu
melanggar syariat, melanggar pemahaman akidah Islam kita. Kita letak tu lidi, kita menaruh keyakinan kepada lidi itu sebagai pendinding. Di sana yang jadi masalah. Jadi lebih baik tinggalkan petua-petua apabila kita telah belajar ilmu ruqyah syariah. Sebab yang lebih baik untuk pendinding diri, pendinding rumah adalah bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, bacaan ruqyah, bacaan doa-doa Nabi. Itu yang lebih kuat pendindingnya. Jadi tinggalkanlah petua, sebab ditakwatiri ada petua-petua itu boleh menjejaskan akidah atau melanggar syariat. Dan petua-petua seperti itu tidak ada diajar dalam silibus atau sukatan mata pelajaran ilmu ruqyah syariah. Itu sahaja tambahan saya untuk soalan tersebut dan saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, soalan seterusnya, bolehkah penggunaan bawang merah dan bawang putih digunakan dalam rawatan kerasukan? Masa kecil-kecil dulu saya pernah tengok ada orang macam tu, coach, dia gosok-gosok di tangan, di kaki ataupun dihidupkan kepada orang yang kerasukan. So nak guna bawang putih, bawang merah ataupun apa-apa juga herba, dia kita kena perincikan kaedah dia. Macam mana dia menggunakan kaedah herba tersebut. Kalau setakat dia digosok-gosok dan dihidupkan di hidung, masih tak jadi masalah. Sebab bawang putih ni bau dia sedikit tengit. So bila kita hidupkan kepada pesakit yang mungkin kerasukan, bau daripada bawang putih tu akan memberikan satu rangsangan kepada minda si pesakit untuk menyedarkan dia daripada kerasukan. Tak ada masalah macam tu. Cuma yang kita bimbang kalau bawang putih ni, bawang merah ni diikat di dalam satu bungkusan, kemudian bawang putih, bawang merah ni diletak bawah bantal ataupun digantung di tepi pintu untuk elakkan jin ataupun apa-apa gangguan jin sihir masuk, itu boleh berubah menjadi tangkal. So apa juga yang kita gunakan, memang dalam kaedah rawatan kita banyak menggunakan garam, okay, misalnya. Tapi kalau garam tu kita bacakan ayat ruqyah, kemudian kita tabur di luar rumah, tabur di dalam rumah, garam tersebut kita ambil untuk minum, garam tersebut kita campur dengan mandian, masih tak menjadi masalah. Ia adalah penggunaan herba. Tapi kalau garam tadi, ada juga saya pernah jumpa perawat, dia ikat garam tadi dalam satu bungkusan, bungkusan-bungkusan kecil ni, dia minta bungkusan ni dibawa ke mana-mana, letak di dalam kereta, letak di dalam beg. Maka kaedah-kaedah yang sedemikian saya tidak setuju. Kita bimbang garam tadi yang diikat menjadi bunjut tadi dah mula menjadi satu tangkal. So maksudnya apa juga bahan-bahan tu kita kena perincikan bagaimana kaedah dia mengamalkan bahan-bahan tersebut. So itu bagi saya. So kalau kata bawang putih, bawang merah tadi digosok-gosok di jari, kaki ataupun dihidupkan kepada orang kerasukan, kaedah tersebut masih tidak menyalahi syariat, masih boleh diguna pakai. Okey, itu saja pendapat saya. Tambahan daripada saya setuju dengan jawapan Coach Kamarul, itulah juga jawapan saya. Tambahan saya pula, ingat satu formula, kalau nak gunakan benda-benda herba ke, kita gunakan sebagai apa? Kalau kita gunakan seperti yang Coach beritahu tadi, boleh, harus. Tapi sekiranya benda itu kita gunakan menjadi seperti tangkal, seperti azimat, maka tidak boleh. Sebab kenapa? Dalam hukum hakam ajaran agama Islam, tangkal adalah haram. Adalah haram. Malah tangkal ni disebut tamimah dalam bahasa Arab. Bukan sekadar haram, tetapi ada unsur-unsur syirik dalam tangkal. Jadi kalau suatu benda, tidak kira dia buah apple ke, daun bidara ke, keris ke, kalau digunakan sebagai tangkal, maka tidak boleh sebab ia haram. Tangkal dalam agama Islam haram. Jadi itu dia punya formula. Benda tu, kalau benda semula jadi herba, digunakan untuk penggunaan herba, boleh. Tapi kalau dijadikan tangkal, maka tidak boleh. Itulah tambahan daripada saya. Saya serahkan semula kepada Coach. Teruskan Coach.
Okey, saya nak tambah lagi sikit. Tadi dalam slide Ustaz Sinar ada bagi tahu tentang penggunaan daun bidara. Okey. Daun bidara yang kita gunakan dalam rawatan Islam adalah kita tumbuk-tumbuk buat mandi ataupun kita jadikan tumbuk-tumbuk kemudian kita campur dalam air untuk diminum. So untuk daun bidara untuk mandi dan juga minum itu dibolehkan. Tapi saya pernah ada satu kes, saya pergi buat rawatan dan pagar rumah. Di sekeliling rumah tu, di setiap tingkap-tingkap, si tuan rumah tu meletakkan ranting-ranting bidara bersama dengan daun di setiap tingkap. Dan kebetulan rumah tu 2 tingkat, di sebelah atas tu memang jarang orang naik, dan memang di bilik-bilik kosong yang tak ada orang tu, setiap pintu dia ada ranting bidara dengan daun, di atas katilnya ada ranting bidara dan daun. So dia, bila saya tanya, dia kata kan orang kata daun bidara ni ada khasiat untuk melawan jin, dia kata. Jadi ada orang pesan untuk meletakkan ranting-ranting bersama daun. So memang dalam rumah tu banyak ranting-ranting. So masa saya perbetulkan balik lah, oh tak boleh macam ni pakcik, kata. Kalau untuk rawatan ni kita ambil daun dia. Daun dia tu kita campur tumbuk dengan batu lesung untuk dimandikan, ataupun kita ambil sedikit hasil tumbukan tadi dicampur dalam cawan air, kita minum, itu boleh. Tapi kalau kita ambil ranting-ranting tadi diletakkan di tingkap-tingkap, di pintu-pintu, di atas katil-katil kosong, bilik-bilik kosong, maka itu telah merubah ranting dan daun bidara tadi, sudah berubah dia punya dia punya benda dia daripada bahan yang berkhasiat menjadi tangkal, maka itu boleh mendatangkan dosa syirik. So maksudnya memang kita kata ranting dan daun bidara ni boleh digunakan. Malah ranting bidara ni saya selalu gunakan sebagai salah satu alat untuk saya semasa rawatan, saya merotan, mengetuk-ngetuk badan pesakit. Memang sangat-sangat berbisa bagi bangsa jin. So maksudnya khasiat tu kita boleh guna, tapi kalaulah ambil ranting bidara tu diletak di dalam kereta contohnya untuk menolak bala di dalam kereta, maka itu telah merubah ranting tadi menjadi tangkal. So maksudnya dalam setiap kaedah tu kita kena perhalusi, kena teliti betul-betul. Jangan kita kata ambil umum je, okey, bidara ni memang berkhasiat untuk rawatan jin, maka kita boleh amalkan macam tu sahaja. So kena tengok cara penggunaan dia tu. Okey, itu tambahan daripada saya penggunaan bidara tadi. Soalan daripada Syafi'i PE, ayat 4 boleh tak kita amalkan? Saya minta maaf, saya tidak tahu apa itu ayat 4. Kalau nak tanya soalan tu biar perincikan betul-betul sikit. Kami pun tak boleh nak bantu macam mana. Ayat 4 tu apa? Sebab ya saya mengulas sebab ayat 4 ni terlalu umum. Ayat 4 surah tertentu kah atau empat kelompok ayat kah? Kelompok ayat ke? Atau ayat 4 surah Al-Jin kah contohnya. Kalau yang nama tu dah terkenal, okey, macam kumpulan ayat-ayat sifat. Kita dah tahu apa tu yang tahu dia ada 6. ayat sifat ataupun ayat-ayat munjiat. Kita dah biasa dengar dia yang tapi kalau begini ayat 4 ni atau macam Bismillah 5, kita dah popular. Tapi istilah ayat 4 ni kita nak tahu. Ayat 4 surah tertentu ke atau ada 4 jenis ayat, dan 4 jenis ayat kita nak tahu apa bacaan dia baru kita dapat ulas. Okey, kita masih buka lagi soalan. Sekarang masa pukul 10.52. InsyaAllah kita akan tamatkan kelas dalam pukul 11. Jika ada soalan boleh bertanya lagi. Nak bertanya secara langsung juga dialu-alukan, lebih menarik lagi, berinteraksi secara langsung dengan tuan-tuan di media sosial ni, di Google Meet juga boleh, ataupun kalau segan boleh bertanya di ruangan teks. Bagi-bagi yang mana yang memang sakit juga tak ada masalah, nak tanyakan perincian apa yang dia alami ataupun mimpi-mimpi yang dia alami itu, mungkin kita boleh bantu untuk jawab dan sebagainya. Ada nak tambah-tambah soalan lagi, silakan sebelum kita tamatkan sesi kuliah pada malam ni. Sementara menunggu soalan, saya ingin ulas sedikit tambahan
yang ramai yang minat tanya ayat tu, ayat ni kan. Memang ada aliran yang mengatakan sakit ni apa ayat dia, sakit itu apa ayat dia, yang pernah juga diulas oleh Coach Kamarul. Tapi kami ingin sampaikan kepada orang yang masih baru, yang tidak tahu aliran kami, Coach Kamarul dengan saya. Kami belajar aliran kami iaitu semua ayat-ayat Al-Quran ada keistimewaan dia, sifat. Terutama ayat-ayat yang sudah biasa disusun sebagai ayat-ayat ruqyah. Jadi kita boleh baca itu untuk apapun jenis penyakit. Tidak semestinya kalau penyakit gastrik mesti ada ayat khusus, sakit kepala mesti ada ayat khusus. Boleh ditambah dengan ayat-ayat khusus yang lain kalau ada pengalaman, ada guru ajar kita, tetapi tidak semestinya spesifik. Kalau sakit kepala mesti baca ayat berapa, surah berapa. Kalau ayat lain tidak boleh. Kami punya falsafah tidak begitu. Kita boleh baca ayat-ayat sakit kepala, boleh baca wa nunazzilu minal qur'ani wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ayat itu juga boleh dibaca untuk sakit perut. Ayat itu juga boleh dibaca untuk sakit sel tumak. Begitu. Jadi kita boleh macam ada sudah ada soalan. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul untuk kita jawab soalan. Teruskan, Coach. Tidak. Salam Ustaz, bolehkah semasa membuat herba lalu diruqyah selain ayat ruqyah yang 20 kelompok tu ditambahkan dengan ayat-ayat sakinah ataupun ayat syifa? Sebab tu kita kena fahamkan balik. Keseluruhan Al-Quran itu adalah ruqyah. Keseluruhan Al-Quran itu adalah penawar dan syifa. So bacalah mana-mana ayat pun di dalam Al-Quran. Tak jadi masalah. 20 kelompok ayat yang saya paste di atas itu merupakan asas minimum. Jika seorang tu perawat, dia nak buat rawatan ruqyah, itulah ayat asas minimum yang dia perlu kuasai untuk kita bacakan kepada pesakit. Kemudian tambahlah lagi ayat-ayat lain. So kalau dah kebanyakannya juga, bila kita ada berbeza guru, ada ramai guru, 2, 3, 4 orang guru, setiap guru-guru ni mempunyai susunan-susunan ayat rawatan yang sedikit berbeza-beza. So tak jadi masalah, bacalah ayat mana-mana pun. Kalau Tuan Mizan nak baca ke 30 juzuk ayat Al-Quran, Masya Allah, Tabarakallah juga boleh. Tak jadi masalah. Keseluruhan Al-Quran itu adalah penawar dan syifa. Baca sahaja, boleh. So kita nak bacakan kepada herba-herba, nak bacakan kepada air, nak bacakan kepada daun bidara tadi, tak ada masalah. Boleh, silakan. Okey? Tok Sinar ada nak tambah? Terima kasih, Coach. Tambahan daripada jawapan Coach yang saya setuju. Memang boleh ditambah. Itulah ayat-ayat Al-Quran ini adalah syifa. Boleh kita tambah dengan baca surah Al-Baqarah. Boleh kita tambah dengan baca surah Yasin. Sama ada surah Yasin sepenuhnya ataupun beberapa ayat dalam surah Yasin. Jadi kita boleh tambah. Cuma cara saya biasanya saya biasa akan baca 20 ayat yang seperti dalam senarai yang Coach berikan itu. Hanya apabila mungkin sesi seterusnya macam 2-3 sesi pesakit belum sembuh sepenuhnya atau belum ada apa tanda-tanda kesembuhan ataupun sembuh tetapi belum sepenuhnya, mungkin akan datang tu baru saya tambah baca ayat-ayat lah, apa-apa yang saya rasa perlu, sama ada ayat-ayat syifa. Kalau ayat-ayat syifa pun saya tidak semestinya baca semua ayat-ayat tertentu. Kalau orang tu mungkin ada tekanan jiwa, mungkin sesuailah kita baca ayat-ayat sakinah, sebab ada dalam kitab-kitab dikatakan ayat sakinah ni boleh juga untuk membantu kalau orang ada sakit tekanan jiwa, depression, contohnya begitu. Jadi kita akan ikut keadaan, tidak semestinya penyakit A mesti dengan ayat 1, penyakit B dengan ayat 2. Mana-mana pun boleh, yang penting kita ada dasarnya, basic dia duluan. Macam contohnya 20 ayat. Lepas tu kita ingin tambah, boleh. Kalau cara saya biasanya baca yang 20 sahaja. Kalau orang tu sembuh, alhamdulillah. Kalau dia tidak juga sembuh, mungkin terasa 2-3 sesi akan datang, mungkin terasa dalam hati, mungkin dia kena ain, ada tanda-tanda, baru mungkin baca lagi ayat-ayat
tambahan yang disyorkan oleh ulama-ulama tentang rawatan ain. Begitu cara kami. Kami tidak ada spesifik sakit kanser mesti ayat ni, sakit batuk mesti ayat ni. Jadi itu tambahan daripada saya. Silakan lagi jika ada soalan, saya buat masa ini saya serahkan dulu majlis ini kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey ya, seperti yang saya tunjukkan kat sini, ayat-ayat ruqyah ada 20 ayat, surah Al-Fatihah, ayat surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, Al-Araf. Semua ayat-ayat ini yang 20 yang menjadi asas ni, dia merupakan asas lah. So maksudnya apa juga penyakit, apa juga masalah, misalnya saya sendiri dan Ustaz Sinar akan bacakan ke semua ayat-ayat ni. Tak kira lah dia masalah sihir pun saya baca 20 ayat tu, dia masalah saka pun saya baca 20 ayat tu, dia jin asyik pun saya baca ayat tu, dia anak degil pun saya baca ayat tu, dia ada terkena busung pun saya tetap akan baca ayat tu. Cuma mungkin ada tambahan-tambahan doa sampingan kecil, tambahan-tambahan ayat-ayat syifa, tambahan-tambahan bismillah 5, bismillah 7. Itu saja yang akan mungkin ditambah sedikit. Kemudian macam seperti yang Tuan kata tadi, nak tambah ayat-ayat sakinah ke, ataupun saya biasanya akan tambah ayat-ayat pelembut hati, tak jadi masalah. Cuma secara personally saya ataupun Ustaz Sinar, kami jarang buat pengkhususan. Dia sakit sihir, kami hanya membacakan ayat sihir semata-mata 3 ayat sahaja untuk selesaikan masalah dia, tak. So saya lebih cenderung untuk membaca banyak ayat-ayat ruqyah. Sebab tu kalau sesi rawatan dengan saya, paling kurang minimum pun mesti 20 minit ke 30 minit, dan biasanya paling kurang 30 minit sesi rawatan dengan ruqyah dengan saya. Saya nak bacakan 20 ayat di atas sambil saya nak tepuk-tepuk atau picit dan sebagainya tu, memang biasanya akan ambil masa yang panjang. So saya tidak begitu setuju sangat tentang pengkhususan ayat. Kalau nak tambah-tambah, silakan. Maksudnya kita baca dulu satu kelompok ayat ruqyah yang banyak, 20 ayat, kemudian kita add on ayat-ayat lain. Surah Al-Mulk boleh add on, apa-apa surah lain pun tak ada masalah, boleh kita tambah. Okey, itu sebagai tambahan-tambahan daripada saya yang lain. Okey, masa pun dah pukul 11, insya-Allah kita tutup sesi soal jawab. Saya serahkan kepada Ustaz Sinar untuk kata-kata penutup. Terima kasih Coach. Alhamdulillah kita dapat lagi menghadiri kuliah online kita ini, yang biasanya kita sampaikan fokus kita kepada pesakit, keluarga pesakit, orang yang baru belajar, yang berminat. Jadi kita sampaikan dengan bahasa yang mudah difahami. Kita tidaklah dapat huraikan secara terperinci dalam masa yang terhad. Jadi kami amat berterima kasih kepada yang hadir, dan kita berkongsi ilmu pengetahuan. Daripada kenapa tujuan kami begini, sebab untuk kita memahami apa itu ruqyah syariah dan berkaitan dengannya, dan kalau boleh diri sendiri, merawat diri sendiri dan keluarga, dari berbanding kalau kita pergi berjumpa bomo, dukun dan sebagainya. Lebih baik kalau tidak ada peruqyah, kita merawat diri kita sendiri. Jadi pemahaman itu penting, ilmu pengetahuan dan pemahaman. Jadi kita adakan kuliah online seperti ini, dan kita ucapkan terima kasih kepada yang berminat hadir untuk belajar, dan juga seperti biasa kami memohon maaf kepada semua para peserta jika kami ada tersilap kata, terkasar bahasa, sebab kami manusia biasa, bukan maksum. Tetap akan ada berlaku kesilapan dan kesalahan. Jadi kami mohon maaf. Kita berkongsi ilmu pengetahuan, tidaklah bermakna kami lebih pandai daripada semua orang, tidak. Kita berkongsi. Setiap kali kita rasa kita pandai, sebenarnya ada lagi yang lebih pandai daripada kita. Ilmu ini adalah luas dan mendalam. Kita belajar dan terus belajar. Jadi dengan itu saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada yang hadir, dan mohon maaf kiranya ada yang kami sampaikan ini tersilap kata, terkasar bahasa yang boleh menyinggung perasaan para peserta, para sahabat yang hadir sekalian. Maka dengan ini saya
serahkan semula kepada moderator kita, sahabat saya, Coach Kamarul. Silakan Coach. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sinar dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini, apa yang kita kongsikan hari ini bermanfaat untuk peserta-peserta kuliah. Okay. So insyaAllah di minggu hadapan kita akan sambung lagi kuliah mingguan setiap hari Selasa. InsyaAllah tajuk minggu depan kita mungkin akan ada tajuk-tajuk yang lebih menarik lagi. InsyaAllah. Dengan ini saya mohon maaf jika ada salah dan silap. Yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang buruk itu datang daripada kelemahan saya dan juga Ustaz Sinar. Kami mohon ampun dan maaf. Okey, saya tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okey, Alhamdulillah, terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan untuk sesi kuliah yang kuliah akan datang lah. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu hadapan.